Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita bersama dengan jurunding keuangan rakyat yang tak asing lagi, selalu Kak Bet minta tips dan juga panduan dari beliau, iaitu Encik Samsudin. Assalamualaikum Encik Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Encik Samsudin, kita nak tanyalah pandangan Encik Samsudin lah. Sepanjang PKP ni tak dapat tidak kita tahulah perasaan, emosi, bimbang, risau. Antara perkara yang dirisaukan ialah tentang keuangan. Kalau yang macam kerja makan gaji tu syarikat besar, insyaAllah lah habis PKP ni macam biasalah teruskan bekerja. Tetapi bagi orang-orang yang bekerja dengan macam kedai makan ke ataupun kerja gaji hari ke, mungkin mereka sangat-sangat terjejas dan sangat-sangat risau. Nak dapatkan pandangan daripada Encik Samsudin, apa persiapan yang boleh kita lakukan? InsyaAllah kita harapkanlah kalau tak sebelum raya, lepas raya lah PKP kita berakhir kan. Apakah persediaan bagi seseorang untuk bukan saja tunggulah PKP ni bila minggu depan ke, minggu satu ke, bukan tunggu kosong macam tu. Maknanya tunggu kita lakukan sesuatu untuk diri kita sendiri sementara kita tunggu PKP. Dan apa pula tindakan kita, sebab semua orang risau lepas PKP ni lagu mana, nak buat apa, macam tu. Okey, bagi pekerja lah yang bekerja sebelum PKP ni, inilah masa untuk kita tambahkan kemahiran baru. Sebab selepas PKP mungkin majikan kita dah tak ada dan kita untuk mencari pekerjaan baru, majikan akan memilih orang yang ada banyak kemahiran. Kalau contoh dalam kedai makan lah, kita hanya pandai buat roti canai saja. Kadang-kadang orang nak 2-3 jenis, pandai buat air, pandai buat apa. Kita kena multi skill lah. Dan kita boleh guna masa PKP ni dengan susu-susu ada kat rumah tu, try buat air teh tarik, teh dan cuba bagi ahli keluarga kita makan ataupun kawan-kawan sebab nak menambahkan kemahiran. Jadi masa PKP, pertama tambahkan kemahiran baru ya. Ada e-book, buku di luar sana yang kita boleh beli secara online, kita beli dan gunakan untuk baca, untuk tambahkan kemahiran dan ilmu baru. Itu yang pertama. Ataupun kalau kita yang kurang pandai berkomunikasi dengan pelanggan, sebelum ni jaga bahagian salesman, jaga bahagian sale. So tambahkan kemahiran. Keduanya adalah tukar tabiat lama kepada tabiat baru. Masa PKP ni adalah masa terbaik untuk kita tukar tabiat. Kalau sebelum ni selalu kena marah dengan bos sebab kita lambat bangun, jadi selepas PKP ni majikan akan memilih pekerja yang betul-betul mempunyai tabiat yang bagus saja. Jadi gunakan kesempatan untuk tukar ya. Jadi kita bangun awal lah. Bangun awal. Jangan dah tengok tempoh PKP ni untuk kita nilai diri kita sama ada kita dah tukar tabiat tu. Utamanya masa lah. Masa tu salah satu yang kita boleh ubah. Sebab lepas PKP kita tak tahu apa yang akan berlaku. Sama ada peluang pekerjaan sudah pasti berkurangan. Kita akan kena berebut-rebut dan majikan baru mungkin akan memilih, atau majikan lama sedia ada hanya akan mengekalkan staf yang betul-betul mempunyai prestasi yang bagus saja. Iaitu yang kita perlu buat persiapan. Okey, secara keseluruhannya semua sektor pun memang terjejaslah berikutan COVID-19 PKP ni. Tapi ada juga bidang-bidang baru, bukan baru sangatlah, tapi maknanya bidang-bidang tu yang mendapat permintaan banyak. Antaranya delivery. Betul tak Encik Samsudin? Betul. Itu yang buat duit sangat. Saya dengar dia orang dapat pun biasa pun 4,000. Masa ni lagi banyak dapat ya. Ya. 4,000 biasa, sebelum PKP 4,000 ringgit dah. Sebulan 4,000. Dalam masa ni lagi banyak sebab semua benda orang nak kena order sebab tak boleh nak pergi sendiri ya. Betul. Apa lagi yang boleh dilakukan sementara kita nak tunggu PKP ni berakhir? Apa lagi ilmu-ilmu yang boleh kita pelajari ke? Okey, kalau untuk PKP ni dua lah. Kalau yang mana yang celik IT sikit, inilah masa untuk kita buat duit juga ya. Masa PKP ni sebenarnya duit online ni kita boleh buat salah satu jadi dropship. Sebab orang akan order, pertambahan order musim PKP ni banyak. So kita cari halaman-halaman yang membenarkan kita jadi dropship ataupun affiliate. Affiliate ni maksudnya seseorang yang ada e-book untuk dijual, kita jadi affiliate. Masuk tempat halaman tu, kita tengok e-book dia bagus dan kita share. Sebab kita boleh dapat seredah RM15 untuk satu e-book yang terjual. Kita just share link saja. Kalau orang masuk link tu, orang beli dan kita boleh jana duit masa PKP ni pun boleh. Sebab masa orang duit PKP ni banyak orang nak membaca lah. Itu pun yang kita boleh buat lah. Dan kalau yang macam
Cik Puan Abby sekali ni boleh buat, mungkin salah satunya adalah menulis buku lah, sebab Cik Puan Abby kan banyak pengalaman. Bagi orang di luar sana yang ada banyak pengalaman, gunakan peluang untuk menulis buku. Mungkin habis PKP ni insyaAllah ada sebuah buku. Saya pun insyaAllah 2 buah buku siap habis PKP ni insyaAllah. Kita kena ada juga perkara-perkara kerohanian juga Cik Samsudin. Mungkin lah kalau dulu kita dalam bahagian perniagaan kita sangat sukses, berjaya, tapi kita selalu terkejar-kejar, tergesa-gesa, tak ada masa untuk ruangan-ruangan kerohanian tu. Mungkin Cik Samsudin boleh berikan sedikit nasihat ke macam mana kita untuk selalunya sebelum ini kita asyik berjaya je kan, tapi bila dah sampai ke tahap ini semua orang berdepan dengan situasi yang sama. Macam mana nak supaya tak rasa down, masih lagi bersemangat, masih lagi berkobar dan masih lagi yakin ada ruang untuk berjaya dalam bidang perniagaan. Contohnya lah. Okey, satu benda yang saya nampak apabila kita dah duduk di PKP, duduk di rumah ni. So banyak benda yang kita bolehnya sekurang-kurangnya baca Yasin, sebab saya kenal seorang jutawan dulu. Dia memang setiap hari dia baca Yasin selepas asar. Jadi apabila duduk PKP ni, saya rasa benda yang di antara termudah untuk kita mungkin ikut cara dia juga adalah paling kurang baca Yasin setiap hari ke. Dan saya semalam pun masa pergi post buku yang orang tempah, nanti nak sampai ke pos laju tu, kan beratur tu, saya baca Yasin hampir setiap kali lah saya pergi tu. Saya pergi nak ni, jadi kita cari ruang untuk kalau kita tengok dalam PKP pun, masa kita di luar, masa beratur pun kita boleh penuhi dengan bacaan Yasin. Dan dalam bisnes jangan tinggalkan perkataan insya-Allah. Itu sebab Nabi Muhammad SAW pun pernah ditegur kerana tak sebut insya-Allah. Dan tak silap saya, Nabi Sulaiman, isteri dia tidak mengandung sebab satunya dia tidak menyebut insya-Allah. Ya. Jadi dalam bisnes ni kadang-kadang kita diuji sebab kita tak sebut insya-Allah. Jangan tinggal bismillah. Apa saja nak buat, buka switch lampu kat rumah sekarang, sepatutnya sehari kita menyebut lebih 300 kali bismillah kalau ikut betul, sebab Tuhan dah suruh kita mulakan dengan bismillah. Buka switch lampu bismillah, nak buka on handphone pagi, bangun pagi baca bismillah, sebut bismillah je, bismillahirrahmanirrahim pun boleh, bismillah saja. Sebab di antara bismillah dengan insya-Allah ni ada banyak sangat kebaikannya. Apabila kita sebut insya-Allah ni, Tuhan akan jaga dah. Kalau bisnes kita daripada start kita sebut bismillah, Tuhan akan jaga, memberkatilah bisnes kita. Dan Cik Samsudin, kita dalam pada PKP ni, inilah masanya untuk kita perbaiki diri. Mungkin orang kata PKP tak adalah kata nak bergegas pergi kerja. So macam ni you rasa PKP ni? Oh, relax kan? Dia relax pula. Sebenarnya waktu inilah kita kena fikirkan dan berdoa sebagai Allah bagi kita ilham untuk apa lagi boleh kita buat selepas nanti PKP ini. Semoga Allah mempermudahkan urusan kita. Mungkin Cik Samsudin boleh bagi tak beberapa contoh yang Cik Samsudin ketahui daripada sektor lain sepanjang PKP ni, dia telah masuk ke sektor yang lain pula yang memang tak terfikir pun. Okey, yang saya nampak yang ada sahabat-sahabat saya yang berniaga pakaian lah di pasar raya, sebab sekarang dah pasar raya tutup. Dia pula adalah cari makan daripada pakaian itu saja. Jadi apa yang dia buat, dia jual sanitizer dengan mask. Hand sanitizer. Dia jual yang tu, memang buat laku. Dan seorang lagi sahabat saya, dia sebelum ni bawa orang pergi ke China. Tapi sebab musim PKP ni ataupun musim COVID-19, tak ada orang nak pergi ke China. Sebab apa yang dia buat, dia cari tempahan untuk emas tu. Dan dia tak silap saya, tempahan dia yang tertinggi 500,000 keping. Dan dia kata dia buat duit lebih banyak berbanding sebelum PKP. Bisnes asal dia tak seuntung ini, dia kata. Itu kadang-kadang saya rasa itulah macam tadi pun Cik Puan Abby pun ada sebut tadi tentang delivery yang kalau siapa yang ada motor, kalau saya boleh memang delivery tu pun tengok yang dulu sebelum PKP 4,000, sekarang lebih pada tu dia dapat. Sebab itu sebab kita tengok tak semestinya kita nak buat bisnes yang sama. Saya selalu sebut degree is just a license, but it's not a license to kill. Contoh kita pergi belajar kelas memandu, dia bagi kancil, bukan bermaksud kita kena pakai kancil seumur hidup. Tengok atas kita. Jadi ijazah kita dalam bidang lain tak ada masalah, bisnes kita dalam bidang lain tak ada masalah. Janji kalau kita ada skill banyak, kita outside the box, kita berani buat bisnes baru yang bersesuaian dengan tempoh PKP. Kita cari apa yang masalah orang yang PKP, apa dia orang nak.
So kita cuba memenuhi. Bisnes ni sebenarnya cuba menyelesaikan masalah orang. Cuba masa tempoh PKP, fikir apa masalah orang nak sekarang ni masa PKP. Dan kedua, lepas PKP, apa masalah baru yang timbul. Kita cuba cari penyelesaian, tawarkan penyelesaian. Itu yang kita insyaAllah boleh buat duit, insyaAllah. Jadi ini antara new normal yang kita sedang lalui Cik Samsudin. Ya. Dan kita kena biasakan dengan kehidupan baru ni, new normal ni. Okey, Cik Samsudin, sebagai rumusan lah, apa agaknya pesanan Cik Samsudin kepada Sinarin semua? Okey. Jadi tuan-tuan dan cik puan yang dirahmati Allah, seperti mana dalam Al-Quran sebut 7 tahun kemarau tu, jadi kita ni baru 2 bulan, kita tak kena yang 7. 2 bulan ni pun kita rasa macam nyawa-nyawa ikan dah. Jadi apa-apa memang kita ada duit simpanan. Tak kira kita pakai kereta kancil mesti ada break, kita pakai kereta mewah pun ada break, kereta sport pun ada break. Tak kira gaji kita berapa, no matter what, memang kita kena ada simpanan. Tak RM1 ke RM10 ke RM100,000 memang tetap. Jangan bagi alasan gaji kita kecil tak boleh simpan. Kena simpan. Sebab saya tengok kebanyakan kita nampak kita dah jimat tapi masih ada boros. Macam ayam lah, nak musim PKP ni. Lepas PKP pun nak goreng ayam, tanya dulu anak kita. Tanya dulu keluarga kita, siapa nak makan ayam, berapa ketul, ya. Makan ikut tu je. Goreng ikut yang dia nak. Buka puasa, sepatutnya kos kita berkali ganda lebih jimat berbanding sebelum berpuasa. Kalau kos kita sekarang ni lebih banyak, maksudnya memang kita tak dapat perubahan apa-apa manfaat daripada PKP ni, ya. Masa belum PKP kita makan tengah hari, makan petang, kalau order kat kedai ayam seketul, right? Kalau ayam, kalau ikan. Tapi kat rumah kita buka, lauk ayam ada, lauk ikan ada, udang ada. Sepatutnya hari ni ayam, esok ikan, lusa udang. Tak apa nak makan semua, jadi kita tak membazir, ya. Dan ini juga sebagai langkah-langkah berjaga sebab kita tak pasti duit kita tu lama mana dapat bertahan. Wallahualam. Baiklah, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cik Samsudin di atas panduan dan juga nasihat itu tadi, dan semoga apa yang kita lalui ini membuatkan kita lebih menginsafi, membuatkan kita lebih mensyukuri, ya. Amin. Samsudin, baik. Dan saya doakanlah nanti saya pun nak tengoklah hasil E2 daripada Cik Samsudin, InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita insyaAllah ada kesempatan mungkin kita jumpa dekat studio, Ya, insyaAllah Cik Puan.